anak angkat Nabi, anak angkat yang juga anak penakan Nabi. Dalam rombongan yang pergi ke Habsyah ini juga ada Mus'ab bin Umair, orang kuat Nabi. Yang sahabat-sahabat bila sebut tentang Mus'ab bin Umair, mereka sebut apa? Mereka kata Mus'ab bin Umair adalah satu orang manusia yang apabila dia bercakap, nampak kebijaksanaan terbit daripada celah-celah gigi dia. Mus'ab bin Umair satu orang sahabat, dia ni gigi jarang. Tapi bijaknya dia ni, bila dia bercakap, nampak hikmah kebijaksanaan terbit di celah-celah gigi dia. Orang sifatkan dia macam tu. Dia salah seorang yang terlibat di dalam hijrah ke Habsyah. Di antaranya juga ada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, yang banyak membiayai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni di antara 80 orang yang dihantar, yang disuruh oleh Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Habsyah. Kata dia ni, fa'atau an-Najashi. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka kami bila sampai di Habsyah, kami pergi jumpa raja dia. Kami pergi jumpa Najashi. Pergi bagi tabik dekat dia, pergi bagi tahu kata kami mai dari sisi Muhammad di Mekah. Dia suruh kami mai sini kerana kami tak tahan kena tindas. Pergi bagi hormat dulu kepada Najashi. Wa ba'athat Quraisy Amr bin Al-As wa Umarah bin Al-Walid bihadiyah. Abu Jahal, Abu Lahab ada di Mekah tu, bila tahu kata Nabi lepas 80 orang suruh pergi ke Habsyah, maka Quraisy hantar juga 2 orang wakil mereka untuk menyusul sampai ke Habsyah. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia ialah supaya Raja Najashi diberitahu tentang kedatangan 80 orang ini, yang mereka ini jahat punanya, dan minta supaya Raja Habsyah ni ambil tindakan kepada 80 orang sahabat Nabi hak mai ni. Maka utusan Nabi, maka utusan Quraisy ini ialah Amr bin Al-As, yang kemudiannya masuk Islam, tapi masa ni dia belum masuk Islam. Dan utusan dia juga ialah Umarah bin Al-Walid, yang kemudiannya masuk Islam, masa ni belum Islam. Dia pergi sampai ke Habsyah, dia ambil appointment menghadap Najashi bihadiyah, dengan membawa hadiah. Bawa hadiah ni maksudnya bawa apa? Bawa rasuah. Nak pergi jumpa raja, nak pergi beritahu dekat Najashi, suruh ambil tindakan dekat 80 orang yang main ni hadiah daripada pembesar Quraisy. Bagi supaya dia tengok hadiah, okey, apa nak suruh aku buat apa, aku buat. Itu tujuan dia. Falamma dakhala 'ala Najashi sajada lahu. Apabila Amr bin Al-As dengan Umarah wakil Quraisy ini sampai di depan Najashi, masuk sujud sembah Najashi. Sujud itu cara jahiliah. Jahiliah sembah orang sujud, kan? Macam ada di setengah-setengah negeri itu nak ambil pingat, nak kena sujud. Kena sujud ni, nak ambil satu pingat. Sujud itu amalan jahiliah. Mai utusan Quraisy ni masuk dalam istana Najashi, sujud dekat Najashi. Summa badadarahu an yaminihi wa an shimalihi, summa qala lahu. Amr bin Al-As dengan Umarah lepas dah sujud, Najashi bangkit beralih tengok kiri kanan, terus bercakap. Kata dia, inna nafaran min bani ammina nazalu ardak. Dia kata, tuanku, untuk makluman tuanku, ada 80 orang daripada kalangan kami di Mekah no, mai masuk negeri tuanku. Dia berkata, waraqibu anna wa an millatina. Bogaram, cucuk jarum, bagi satu racun kepada Najashi. Dia kata, untuk makluman tuanku, 80 orang ni, mereka ni buat kacau di negeri kami. Mereka ni bukan orang baik-baik, mereka ni orang jahat di negeri kami. Rahabu anna, mereka ni benci kami, wa an millatina, dan mereka benci agama kami. Ni 80 orang yang main ni orang jahat negeri kami. Mereka duduk di sana, mereka pecah belah masyarakat kami. Mereka duduk di sana, mereka hina Tuhan kami. Mereka duduk di sana, mereka buat main satu agama baru yang mengajak orang suruh benci agama kami. Dicakap depan Najashi, nak bagi Najashi halau 80 orang sahabat Nabi ni suruh keluar. Najashi bila dengar ni, dia kata, fa'ainahum. Dia kata, mana mereka tu?
Padahal mereka tu dah menghadap dia dah sebelum ni. Tapi bila macam ni punya report mai dekat dia, dia tanya, fa'ainahum, 80 orang yang kata mai nak buat rosak negeri aku kerana mereka ni orang jahat di negeri hampa. Fa'ainahum, mana dia mereka ni? Qala, kata Quraisy, hum fi ardik. Dia pada ada dalam negeri hang, kami tak tahu tak mana, tapi dia ada di sini. Daripada mai dulu pada kami. Tolong saya tengok mereka ni. Fab'ath ilaihim, fab'atha ilaihim. Dia berkata dekat Najasyi, hantar orang-orang hang pergi cari mereka ni, heret bawa mai. Maka Najasyi pun memerintahkan pergi cari dan bawa mai lagi sekali, menghadap dia di depan wakil Quraisy, Amr bin Al-As dengan Umarah, bawa mai. Faqala Ja'far, apabila wakil istana pergi jumpa sahabat-sahabat Nabi yang 80 orang ini, Ja'far bin Abi Talib, pak penakan Nabi ni, dia kata, ana khatibukum al-yawm. Dia kata, okey, orang lain semua diam. Kita pergi ke istana Raja Najasyi, aku seorang bercakap. Tak mau buat ramai. Hang nak bercakap, hang ni nak bercakap, ni nak bercakap. Ini adab. Adab. Kita kalau duduk dalam satu keluarga, kita kalau duduk dalam satu community taman, kita kalau duduk di dalam satu organisation, dalam satu organisasi, duduk dalam apa kumpulan pun, jangan ramai bercakap. Ramai bercakap, nampak bergaduh. Dia ni kata boleh, dia ni kata tak boleh, dia ni kata lagu tu, dia ni kata lagu ni, banyak cerita. Kunci mulut semua orang, seorang aja diberi hak untuk bercakap. Baru dia tak berlagak. Bila tanya A kata setuju, bila tanya B kata tak setuju, terentuk. Maka Ja'far bin Abi Talib, dia cerdik dalam bab ni. Dia terus bagi tahu dekat 80 orang ada, ana khatibukum. Ana khatibukum al-yawm. Hari ini dia kata nak pergi jumpa Najasyi, aku seorang akan bercakap, orang lain diam. Dia kata. Fattaba'uhu. Maka orang lain pun kata, okey, jom pakai ikut. Walhal dalam kumpulan itu ada Osman bin Affan, bukan kecil anak. Walhal dalam kumpulan itu ada Zubair bin Awam, bukan kecil anak. Wahai dalam kumpulan itu ada Abdul Rahman bin Auf, ini bukan kecil anak, tetapi disiplin. Bila Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib kata, aku saja yang bercakap, orang lain jangan bercakap, hal lain diam. Maka pergi menghadap Najasyi, fasallama walam yasjud. Bila dia masuk, dia bagi salam. Dan dia tidak sujud seperti mana dua wakil Quraisy tadi sujud kepada Najasyi. Dia tak sujud. Dia masuk pergi, dia bagi salam aja. Faqalu lahu, ma laka la tasjud lil malik. Maka bila tak sujud, orang lain pakai capang telinga. Woi, awak dia ni. Semua orang kalau main menghadap Raja Najasyi, semua sujud. Ni apa hal ni? Geng 80 ini masuk mai tidak sujud. Maka kata orang ramai, malaka la tasjud lil malik. Pasal apa hampa tak sujud kepada raja? Sedangkan ini peraturan. Kalau masuk mai dalam istana Najasyi, hormat dia dengan cara sujud. Pasal apa hampa tak sujud? Nak cari salah. Nak cari salah. Nampak? Qala, jawab Ja'far bin Abi Talib. Dia bangkit berdiri, dia kata, inna la nasjud illa lillahi azza wa jal. Dia kata, kami orang Islam, kami tidak sujud melainkan kepada Allah azza wa jal. Tuan-tuan, steady. Dia bangkit jawab, jangan salah faham. Jangan ingat kata tak sujud ini tidak hormat. Jangan ingat macam tu. Macam dalam masyarakat kita hari ini, kita orang lelaki-lelaki Islam, kita kalau boleh tak mau salam dengan orang perempuan yang bukan mahram. Kalau boleh tak mau salam, walaupun hal salam itu perbincangan panjang. Ada yang kata haram, ada yang macam-macam. Kesimpulan dia, elak. Kalau boleh elak. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, salam itu tidak membawa kepada dosa besar kerana dia perbincangannya panjang. Tapi dosa salam tu bagus. Ada pihak exploit isu ni, dia kata tak salam makna tak hormat. Nampak? Sama macam sahabat Nabi yang 80 orang. Bila tidak sujud kepada Najasyi, ada pihak nak ambil kesempatan nanti tu. Dia kata, tengok geng 80 ini tak tahu hormat raja.
Ja'far bin Abi Talib bangkit jawab. Dia kata, no, ini bukan isu hormat tak hormat. Isunya ialah kami orang Islam. Agama kami melarang kami daripada sujud kepada manusia. Kami hanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Najasyi duk dengar. Wa mazak. Raja Najasyi tanya, pasal apa yang tak boleh sujud dekat aku? Dia saja tanya. Qala, jawab Ja'far, inna Allah Azza wa Jalla ba'atha ilayna rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa amarna alla nasjuda li ahadin illa lillahi Azza wa Jalla. Dia kata macam ni, cerita dia, Allah hantar kepada kami seorang Nabi, dan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kami tidak boleh sujud melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amarna bis salat waz zakah. Nabi Muhammad ajak kami suruh semayang. Nabi Muhammad ajak kami kalau ada duit lebih keluar zakat. Wa qala Amr bin al-As, Amr bin al-As, wakil Quraisy, ada sama di situ. Dia kata, fa innahum yukhalifunaka fi Isa bin Maryam. Tambah lagi sikit. Bangkit Amr bin al-As, wakil kafir Quraisy. Dia kata, tuanku, bab sujud tu satu bab, ada lagi bab lagi besar. Depa ni melihat Isa bin Maryam itu tidak sama macam kamu lihat. Pasal Najasyi agama Nasrani. Sekali lagi kita nak baca ayat, sekali lagi cerita pasal Nasara. Agama Nasrani. Agama Nasrani ini dia macam-macam. Ada satu puak dia kata Isa Tuhan. Ada satu puak dia kata Isa Maryam dengan Allah tu sendiri Tuhan. Ada satu, dia macam-macam. Antara satu puak dengan satu puak mengkafirkan dia antara satu sama lain. Geng yang kata Isa itu Allah, dia kata geng yang kata Allah, Isa dengan Maryam itu tiga-tiga Tuhan, kafir. Duk lawan tuduh hang kafir, aku kafir dan sebagainya. Benda ni berlaku kepada Nasrani dulu daripada kita. Kita hari ni pun duk jadi juga. Duk saling mengkafir di antara sama-sama orang Islam. Benda ni penyakit yang kena Nasara dulu. Bila belain pada dia kata salah. Salah, kafir. Bila belain ke dia kata sesat. Sesat, kafir. Di rumah macam tu. Dia nak menuduh orang, dia nak menghukum orang, dia nak mengeluarkan orang tu daripada grup dia. Nasara sudah jadi macam tu. Maka bangkit Amr bin al-As, dia kata, tuanku, kumpulan 80 ini, kumpulan Muhammad ini, mereka bukan saja tidak sujud kepada tuanku, bahkan mereka ni ada pandangan yang tersendiri tentang Isa bin Maryam. Tuanku tanya mereka. Maka Raja Najasyi bila dengar macam tu, dia kata, ma taquluna fi Isa bin Maryam wa ummih. Baik, dia kata, tolong cerita dekat aku, apa hampa nak kata tentang Isa dan juga mak dia. Dia agama Nasrani. Dia nak dengar hampa nak kata apa terhadap Isa dengan mak dia Maryam. Beritahu aku. Qalu naqulu kama qala Allah Azza wa Jalla. Jawab Ja'far dan juga orang Islam yang lain, kami akan kata macam mana yang Allah Tuhan kami kata. Huwa kalimatullah wa ruhuh. Bagi kami Isa itu adalah kalimah Allah dan roh yang dihantar oleh Allah ke dalam diri Maryam. Alqaha ila al-ghazra'il batul. Yang roh itu ditiupkan masuk ke dalam diri satu perempuan yang masih perawan, masih anak darah. Allati lam yamassaha bashar. Yang Maryam itu adalah perempuan yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana laki-laki. Walam yafridha walad. Dan Maryam itu satu wanita suci bersih yang tidak pernah beranak sebelum daripada ni. Dia anak dara. Qala farafa'a 'udan min al-ardi. Kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, bila Ja'far bin Abi Talib bangkit bagi tahu, bagi kami Maryam dengan Isa ini, mereka ini orang bersih, orang istimewa,
orang yang sangat mulia. Maryam tidak pernah buat benda keji, dia tidak pernah buat benda tak elok sehingga melahirkan Isa. Sebaliknya apa yang berlaku itu adalah kehendak Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Bila dia terang macam tu, Najasyi dengar sebiji, sama macam Injil bagi tahu. Najasyi ni raja yang bukan sahaja Nasara, dia bukan sahaja orang Nasrani, tetapi dia berilmu tentang agama dia. Bila dia dengar aja, mereka ni tak bohong, mereka ni cakap betul. Muhammad mereka ikut bagi tahu sama macam mana yang Injil bagi tahu. Bila dia dengar macam tu, dia bangkit daripada singgah sana dia turun mai, dia ambil satu kayu di bawah ni. Summa qala, kemudian kata Najasyi, ya ma'syar al-Habasyah. Dia kata, wahai penduduk negeri Habsyah, wal qissisin wal ruhban, wahai pendeta-pendeta dan padri-padri Nasrani yang ada di depan ni. Dia kata, wallahi ma yaziduna 'ala alladhi naqulu fihi ma yaswa hadha. Demi Allah, dia kata, apa yang depa ni cakap sebiji macam yang kita duk tahu, dan depa tidak tambah sikit pun. Dia kata, marhaban bikum wa biman ji'tum min 'indih. Selamat datang, dia kata, kepada hampa semua, selamat datang. Aku ucapkan selamat datang hampa dan orang siapa pun yang mai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku welcome orang-orang Muhammad mai ke negeri aku. Dia kata, asyhadu annahu rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad betul-betul Rasulullah. Dia kata, tuan-tuan, raja sudah pergi jadi macam tu. Hidayah Allah dia nak bagi, tak kira siapa. Dan tengok Sultan Kelantan hari ni, dia boleh pergi round rumah orang kampung rakyat dia dari Kelantan. Dia boleh tengok rumah nampak baik, sengit, dia boleh bonti kereta dia, boleh turun pergi dengan jubah tangan sekerat dia pergi bagi salam, masuk, dia boleh duduk tepi orang sakit, dia boleh tanya habang, dia boleh apa, dia bagi anugerah duit peribadi dia nak balik, dia boleh peluk rakyat miskin susah ni, dia boleh peluk, dia boleh cium atas dahi kontok, apa-apa kontak pejabat dia boleh naik kereta, dia boleh balik. Siapa pernah sangka akan berlaku fenomena ini? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, dia boleh takdir benda macam ni jadi. Dia boleh takdirkan benda ni jadi. Satu rakyat meninggal, dia boleh masuk dalam liang sambut mayat rakyat dia, letak. Dia boleh buat benda tu. Satu benda yang siapa pun tak sangka satu raja boleh buat. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang boleh bolak balik hati manusia, dia boleh buat kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Najasyi daripada raja besar yang memerintah Habsyah. Masa tu orang panggil Ethiopia. Hari ni kan Ethiopia, Habsyah. Dia raja besar yang memerintah Habsyah. Dia punya rakan, kawan dia semua kalangan raja-raja. Tiba-tiba apabila Nabi hantar sahabat 80 orang pergi negeri dia, semata-mata kerana dia tanya Ja'far bin Abi Talib tentang agama hang macam-macam mana, tiba-tiba dia turun daripada singgah sana dia turun yang bercakap di depan semua orang. Dia kata, wahai rakyat Habsyah, wahai pendeta-pendeta dan padri-padri aku semua ada ni, aku nak bagi tahu dekat hampa satu, bahawa mereka ni adalah orang yang benar. Dia kata, hak mereka cakap tadi tentang Isa, tentang Maryam dan sebagainya, sama macam yang kita baca di dalam Injil kita. Marhaban bikum, selamat datang kepada hampa semua ni, wa biman ji'tum min 'indih, dan siapa juga yang main daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku welcome depa ni semua main. Dia kata, asyhadu annahu rasulullah. Terus dia beriman, dia masuk Islam, dia mengaku kata Muhammad itu sebenar-benar Rasulullah. Fa innahu alladhi najidu fil Injil. Dia kata, inilah Muhammad yang disebutkan di dalam Injil yang kita baca. Dia kata, Injil hak sebenar, hak turun kepada Nabi Isa, perang sebut tentang kedatangan Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad ataupun Ahmad. Dan Injil itu, Injil asal itu dibaca oleh Najasyi. Dia beritahu macam mana Injil kata Muhammad akan mai sebagai Nabi akhir zaman. Inilah kebenaran dia. Muhammad yang dimaksudkan di dalam Injil sudah ada. Dia kata, wa innahur rasul, sesungguhnya Muhammad itu Nabi betul. Dia kata,
allazi basyara bihi Isa bin Maryam, nabi yang telah diberitahu berita baik kedatangan dia oleh Isa bin Maryam, yang kita terima dia sebagai nabi. Inzilu haitsu syi'tum, dia kata pilah ke mana-mana tempat dalam negeri aku, mana tempat hampa nak pi hampa pi, dia kata. Aku bagi lesen besar dekat hampa. Habsyah ni buat macam rumah hampa. Inzilu haitsu syi'tum, pilah mana tempat hampa nak pi di dalam Habsyah ni. Wallahi, demi Allah, kata Najasyi, laula ma ana fihi minal mulk la ataituh, dia kata, kalau tidak kerana aku sibuk dengan urusan jadi raja di negeri ni, aku akan pergi jumpa Muhammad di Madinah, di Mekah, dia kata. Kalau tak kerana aku sibuk dengan urusan ni, nak tabir negeri ni, kalau tidak kerana itu, la ataituh, nescaya aku akan pergi ke Mekah untuk jumpa Muhammad ini, hatta akuna ana ahmilun alaih wa uwaddi'uh, sehingga kan kalau ditakdirkan aku sampai di depan Muhammad, aku sanggup tolong bawa kasut dia, ataupun tolong sediakan air untuk dia berwuduk, dia kata. Tuan, nampak tuan? Siapa pernah sangka? Siapa pernah sangka benda macam ni nak jadi? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lama-lama sekali dia bagi jadi benda-benda macam ni. Macam mana orang Arab Mekah tidak pernah sangka Umar Ibn al-Khattab akan masuk Islam dan akan jadi orang kuat mempertahankan Nabi. Tiba-tiba Umar dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala masuk Islam, terus pergi berdiri di tepi Kaabah. Dia kata, siapa yang rasa puas dah hidup, esok tunggu aku jalan tu, aku nak hijrah aku tu. Siapa yang rasa nak bagi bini jadi janda, tunggu aku tang tu pagi esok. Siapa yang nak anak dia jadi anak yatim, tunggu aku tang tu, aku akan keluar esok. Ni Umar ni, yang satu masa dulu punya kuat menentang Nabi Muhammad, tiba-tiba punya kuat mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah takdirkan jadi kepada Najasyi, raja besar Habsyah yang beragama Nasrani, yang tiba-tiba sekali mata boleh mengucap syahadah, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Terus dia kata apa? Kalau aku tak kalut dengan jadi raja ni, aku nak pergi jumpa Muhammad di Mekah. Bukan kata aku nak pergi jumpa dia, aku sanggup walaupun aku raja, aku sanggup tolong bawa kasut dia pun tak apa. Aku sanggup wa uwaddi'uh, menyediakan air wuduk untuk Muhammad berwuduk. Aku sanggup buat benda ni. Dia kata, wa amara bi hadiyatil akharin faruddat ilaihim, dan dia balik tengok hadiah tadi ni. Hadiah yang kata rasuah tadi ni. Dia balik tengok, dia kata bagi balik dekat dua orang ni, dia kata. Bagi balik dekat mereka ni, dia kata. Summa ta'ajjal Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bila tengok benda sudah jadi macam tu, seronok ni. Pasal apa? Sudah dapat terang punya support daripada Raja Habsyah. Lari dia, bertolak hari itu juga balik ke Mekah, nak bagi tahu kepada Nabi SAW apa yang jadi. Bila dia balik masa tu juga Nabi sudah hijrah ke Madinah. Sepeninggalan mereka pergi ke Habsyah, Nabi hijrah ke Madinah. Bila dia sampai, orang beritahu Nabi sudah ada Madinah. Dia sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, kata hadis ni, adraka badran, dan semasa berlaku perang Badar, Abdullah bin Mas'ud sempat bersama-sama dalam pasukan Nabi, 313 orang ahli Badar itu. Dia ada dalam kumpulan itu. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu hina balaghahu mautuh. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, apabila mati sahaja Raja Najasyi di Habsyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang untuk dia dan minta ampun kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ada sebut, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alahum bin Najasyi, na'alahumun Najasyi sahib al-Habasyah fil yawm alladhi mata fihi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata dia apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a lahum an-Najasyi,
mengembangkan berita kematian Najasyi. Na'yu ni macam kita orang SMS maka kita kata salam Ustaz Samsuri meninggal pagi ini, misalan Ustaz Samsuri meninggal pagi ini, tolong sebarkan, misalan. Kita bila dapat Allahu Akbar, kita forward pergi dekat kawan-kawan. Kerja forward tu dia panggil an-na'yu. An-na'yu ni masuk mengembangkan berita kematian. Begitu. Kita forward. Dia faham dah dia tak mati, dia masuk hospital, kata dia tak nak tarik balik SMS tu mampu dah. SMS dah beranak tapi tak tahu berapa banyak, nak habang balik kata cup dia tak mati lagi. Itu sebab tuan-tuan, maksud dia apa? Kita bila dapat berita kematian ni jangan kalut, sahkan betul-betul dulu. Ramai kawan-kawan kita duk kena berita mati, kawan tak mati lagi, depa berita kata mati, pergi rumah nak tengok badan dah, bawa pasukan nak pergi sembahyang mayat badan dah, pergi pak mentua dia duk tahan tengah jalan. Ni hampa nak main sembahyang mayat sahabat kita ke? Allah minta maaf lah, kami tak tahu apa dia tak mati pun, pak mentua dia kata. Ni saya penat dah ni, daripada tadi duk tunggu tang ni je, duk tahan orang ni pasal dia tak mati. Macam mana boleh jadi berita orang mati? Penyahat mati orang lain, nama serupa, dia pergi abang Syekh ni mati. Jadi jangan kalut tentang berita kematian ni. Nabi SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW na'alahum an-Najasyi. Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat tentang kematian Najasyi. Sedangkan Najasyi baru mati di Habsyah. Kalau tuan-tuan tengok dalam peta, Madinah ni duduk dekat Jaziratul Arab, Madinah. Dengan Ethiopia berapa punya jauh. Zaman tu dengan tak ada telecommunication, tidak ada SMS, tak ada apa. Nabi sudah tahu. Dan Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat ni tentang kematian Najasyi, sahib al-Habasyah, pemerintah Habsyah. Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Nabi kata, mailah kita minta ampun kepada Allah untuk saudara kita yang mati ini. Itu satu riwayat. Satu riwayat lain juga adalah Al-Bukhari. Dia kata an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata Najasyi. Apabila mati saja Najasyi, Jibril sudah mai abang, ya Muhammad, Najasyi sudah mati. Pasal apa penting sangat Najasyi ni sampai mati-mati terus Jibril mai abang dekat Nabi? Pasal apa? Pasal dia berjasa kepada Islam dan umat Islam. Jasa apa? Kita baca awal tadi. 80 orang pi nak cari perlindungan, nak cari suaka politik di negeri dia. Dia bagi jaminan keamanan, bahkan dia kata marhaban bikum wa biman jaa min aid. Dan siapa yang mai daripada sisi Muhammad, aku ucap selamat datang semua. Dan dia boleh kata pula, kalau tak kerana aku sibuk dengan urusan memerintah negeri ini, la ataitu, aku akan pi jumpa Muhammad di Mekah. Dan aku sanggup tolong bawa kasut dia dan sediakan air semayang untuk dia. Kerana itu, maka penghormatan diberikan Allah kepada dia. Hari dia mati, Jibril mahbang dekat Nabi, wahai Muhammad, Najasyi dah tak ada dah. Nabi SAW bila dengar saja benda tu, qala Nabi SAW hina mata Najasyi, Nabi bersabda pada hari Najasyi mati, matal yawm rajulun salih. Nabi kata hari ini telah mati seorang laki-laki yang saleh. Nabi sebut matal yawm, telah mati pada hari ini rajulun salih, satu orang laki-laki yang sangat saleh. Saleh ni maksud dia apa? Baik. Satu orang laki-laki yang sangat baik mati hari ini. Nabi kata faqumu, Nabi kata bangkit. Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, faqumu, bangkit. Nabi kata fasallu ala akhikum ashamah. Nabi kata bangkit semua pakai doa-doa ni, kita sembahyang jenazah kepada Najasyi yang telah tiada. Nabi sembahyang ghaib, sembahyang jenazah ghaib kepada Najasyi yang telah tiada.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah orang yang berbudi kepada Islam, berbudi pada Allah, berbudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan mereka oleh Allah dan oleh Nabi dan oleh orang Islam seluruhnya. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 214. Muka surat 214 ayat 14 daripada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhrajna mitsaqahum. Dan daripada segala mereka yang berkata kami Nasara telah kami ambil janji mereka itu di dalam Injil, seperti mana kami, yakni Allah, ambil daripada Bani Israel Yahudi itu perjanjian di dalam Taurat yang terdahulu. Kita baca bulan lepas tuan-tuan, cerita tentang Allah ambil satu perjanjian dengan Yahudi, Bani Israel. Kita dah cerita dah bulan lepas berapa orang yang terlibat di dalam perjanjian dengan Nabi ini. 12 orang. Dan kemudian kita cerita tentang angka 12. Kan? Itu kita cerita bulan lepas. Macam mana Allah ambil janji dengan Yahudi, Bani Israel, macam itulah Allah ambil janji dengan orang Nasara, orang Nasrani. Kita baca bulan lepas perjanjian Allah dengan Bani Israel ni, Allah minta apa dekat Bani Israel? Allah minta supaya mereka taat Allah. Allah minta mereka supaya taat kepada Nabi yang dihantar kepada mereka. Allah minta mereka supaya semayang, ayat yang kita baca bulan lepas. Allah minta mereka supaya keluar zakat. Allah minta mereka supaya beriman kepada Nabi dengan cara memuliakan Nabi yang dihantar kepada mereka. Dan Allah minta kepada Bani Israel ini supaya mereka ni beri hutang kepada Allah. Maksud apa beri hutang kepada Allah? Bagi sedekah kerana Allah. Itu benda yang Allah janji, minta Yahudi, Bani Israel janji dengan Allah. Mereka tunai tak janji itu? Mereka tak tunai. Bahkan mereka ni mengingkari janji, dan kita telah pun membaca akibat dia. Malam ni dia nak cerita Allah ambil perjanjian dengan Nasara, dengan orang-orang Nasrani. Firman Allah, fanasu hazzan mimma dzukkiru bih, maka lupa orang-orang Nasrani itu akan isi perjanjian yang diperbuat mereka itu dengan Allah di dalam Injil. Macam mana Yahudi, macam itulah Nasrani. Janji, tiba-tiba janji dicapati. Janji, tiba janji tidak ditepati. Janji, tiba-tiba janji itu tidak ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni meninggalkan janji mereka dengan Allah daripada beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Orang Nasrani dalam Injil beritahu, kata selepas ni akan mai satu Nabi, nama dia Muhammad. Dia baca dalam Injil. Tiba-tiba bila mai Nabi Muhammad, dia tolak. Dia hanya terima takat Isa aja. Lepas Isa tidak ada Nabi lagi. Mereka mengingkari janji yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membatal dan mengingkari mereka itu akan janji mereka dengan Allah. Begitu. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka kami percub, yakni kami tanamkan di antara mereka itu perasaan berseteru, bermarah-marah dan bermusuh-musuhan sehingga hari kiamat. Tuhan kata kerana itu sebagai hukuman, punishment kepada mereka yang ingkar janji dengan Allah. Allah jadikan Nasrani ini sampai kiamat mereka akan bergaduh. Oh, bergaduh. Law ni saja ada berapa macam. Hak besar ni Katolik lain, Protestan lain. Hak satu ni terlalu, nak kata apa, terlalu fanatik, sehingga kalau kuat beragama tak menikah. Itu fanatik. Terlalu kuat beragama tak menikah.
So kalau jadi padri, tak boleh kahwin. Sedangkan dia manusia. Allah jadikan manusia ni bukan saja ada akal, bahkan ada nafsu. Dia menafikan keperluan nafsu dia. Dia menafikan. Sehingga kan dia kata, kalau aku nak kekal menjadi orang yang bersih, suci, aku tidak boleh kahwin. Ada yang mengambil jalan tu, maka jalan tu akhirnya membinasakan dia. Demikian juga macam-macam yang hak ni, aliran ni, yang hak Allah Subhanahu wa taala kata apa? Aku akan pastikan fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Aku akan jadikan depa sama depa bergaduh, berkelahi sampai hari kiamat. Maka dengan berpecah-pecah dan bersalah-salahan mereka itu, jadi mereka itu kepada 3 firqah zaman tu. Zaman tu sudah pecah 3. Satu, Nasturiyah dia panggil. Satu, Nasturiyah. Nasturiyah ini satu kumpulan Nasrani yang berkembang di Parsi. Yang berkembang di Parsi, itu satu geng. Nasturiyah. Mai pula satu lagi, Malkaniyah dia kata. Malkaniyah, Nasrani Malkaniyah. Yang ni dia berkembang di Morocco, di Maghribi, Morocco dan Andalusia. Sebelah tu. Depa ni ikut yang ni, ikut Malkaniyah. Dia mai pula satu lagi, Yaqubiyah. Yaqubiyah dia berkembang di Mesir, di Habsyah. Itu kawasan berkembangnya Nasrani Yaqubiyah. Antara satu dengan satu bermusuh dan mengkafirkan di antara satu sama lain. Nasturiyah dia kata Malkaniyah dengan Yaqubiyah kafir, Yaqubiyah kata Malkaniyah dengan Nasturiyah kafir. Macam tu punya cerita. Baik, tiap-tiap satu firqah itu mengkafirkan yang lain. Contohnya dia kata i'tiqad golongan Nasrani Yaqubiyah, dia kata Isa itu Allah. Itu i'tiqad dia. Isa itu Allah. Asyik Nabi Isa mai, Allah turunkan Injil, mana ada patung? Tak ada patung. Kemudian hari ini Nasrani sudah penuh dengan patung. Dalam rumah-rumah ibadat mereka patung. Ujung kepala katil mereka patung. Tidak cukup dengan bubuh pula patung orang duduk di palang dan sebab ini. Pasal apa? Agama sudah direka-reka, ditokok tambah ikut kepala orang yang mereka ni. Jadi Islam tak boleh reka. Islam kalau kita buka pintu kepada reka-reka, kita jadi macam mereka. Kita akan jadi macam mereka. Mula-mula rumah ibadat kita kosong aja. Lepas tu mula tu gantung gambar apa ke situ. Mula tu dia nak mula dah. Dia buat satu gambar, dia buat satu, dia buat satu, dia buat satu. Benda ni pelan-pelan kita hak mula bubuh tu kita faham. Ini saja gambar ni, tak ada apa. Anak kita dah tak apa faham. Dia kata pasal apa? Pak aku gantung gambar ni. Oh, kita kena sembah gambar ni kot. Anak dah ingat tu. Mai cucu dia pergi gantung bunga pula duduk tepi gambar tu. Akhirnya dia hilang originality. Dia hilang keaslian agama tu, sudah hilang. Dia sudah jadi satu benda yang ditokok tambah, yang menyerupakan kita dengan agama-agama yang telah pun ditokok tambah sebelum ini. Tak boleh. Kita kena balik kepada hak asal. Hak Nabi SAW buat dulu lagu mana, lagu tu kita kena ikut. Ini bahaya tokok tambah itu. Maka golongan ini, golongan Yaqubiyah, dia kata Isa tu Allah. Hak kita duk sembah tu Isa sebenarnya, dia kata. So bila ada apa masalah, dia panggil nama Isa. Ada apa, dia panggil Isa. Dia nak bertobat atas dosa dia, dia panggil nama Isa. Kerana bagi dia Isa itu Allah. Isa itu Tuhan dia. Satu. I'tiqad Nasturiyah pula ialah Tuhan ni 3. Nasturiyah ni pula dia 3. Trinity 3. Tuhan ni apa dia? Allah sendiri, Isa, Maryam. 3 ni Tuhan, dia kata. Dia mula dah, dia jadi lagu tu pula. Bagi dia yang kata yang kita sembah ni ialah 3 ni sekali. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dengan ni. Disebut macam tu. Manakala Malkaniyah pula kata
Isa anak Allah, dia kata. Dia kata Isa anak Allah. Maksudnya anak Allah Allah. Tapi dia tak duduk pada kedudukan pak betul itu. Dia second sebelah lepas bapa dia. Mereka. Sedangkan apa yang dipegang oleh ketiga-tiga ini menyimpang daripada yang Injil beritahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan lagi mengkhabar akan mereka itu, yakni akan Nasara itu, oleh Allah pada hari akhirat esok dengan barang yang ada mereka itu perbuat. Mereka itu yang salahnya. Di hari akhirat esok Allah akan beritahu kepada mereka apa yang hangpa buat tu salah. Allah Subhanahu wa taala akan bagi tahu kepada orang Nasrani ini, kata hak hangpa duk percaya atas dunia itu salah. Tuhan akan abangkan depa. Yang hangpa duk kata Isa tu Tuhan salah. Yang hangpa duk kata Tuhan betul itu bapa salah. Yang hangpa duk kata tiga-tiga ni duduk pada kedudukan Tuhan salah. Di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala akan bagi tahu bahawa apa yang depa duk pakai atas dunia ni salah semua. Maka membalas Allah akan mereka itu di atasnya. Atas kesalahan itu mereka akan terima balasan di hari akhirat esok. Peringatan Yahudi dan juga Nasara. Injil ni dia turun di mana tuan-tuan? Di Baitul Maqdis. Ni hari ini ni jadi tempat pertindihan, jadi tempat perebutan oleh tiga agama besar. Baitul Maqdis tu. Islam pun tak Baitul Maqdis ni. Pasal apa? Pasal Baitul Maqdis ni dalam surah Isra kata allazi barakna haulah, kawasan yang diberkati sekelilingnya. Maknanya itu kawasan suci bagi orang Islam. Bahkan dia pernah dijadikan kiblat kepada umat Islam. Orang Kristian pula dia tak Baitul Maqdis ni. Pasal apa? Pasal di kawasan itulah turunnya Injil. Injil turun di Baitul Maqdis. Taurat turun di Palestin. Injil turun di Baitul Maqdis. Dan sampai hari ini pun tempat lahir Nabi Isa dekat Bait Laham, atas lagi. Tak jauh dengan Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis ni ada macam-macam tempat yang menjadi tempat agung bagi orang-orang Nasrani. Yahudi pun nak juga Baitul Maqdis ni, pasti ada cerita tentang agamanya di situ. Maka dia menjadi satu spot dalam dunia yang bertindih di antara tiga agama besar. Ni yang kata Baitul Maqdis ni. Dah hari ni kalau kita nak masuk pergi ke Masjid Al-Aqsa tu pun, Masjid Al-Aqsa tu sendiri dikelilingi oleh berapa banyak gereja dia ada di luar tu. Gereja besar, gereja kecil, gereja punya banyak dia ada di keliling tu. Pasal itu juga merupakan tempat suci mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata peringatan Yahudi dan Nasara. Firman Allah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Sungguh telah datang akan kamu oleh Rasul kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan beritahu, wahai ahli kitab. Ahli kitab ni siapa dia? Orang yang beriman dengan isi kandungan betul Taurat dan Injil. Taurat tu mereka beriman 100% dengan Taurat. Injil tu dia beriman 100% dengan Injil. Mereka ni ahli kitab. Mereka ni lah kalau sembelih kita boleh makan. Pasal mereka beriman sepenuhnya dengan kitab samawi, kitab yang Allah buat turun. Taurat Allah buat turun, Injil Allah buat turun. Mereka beriman dengan kitab tu, maka mereka ni diterima sembelihan mereka halal untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Persoalannya ada lagi ke mereka ni? Itu tak tahu. Ni yang kata ahli kitab betul ni, ada ke tak ada lagi? Wallahu a'lam. Tapi kalau ada, kita boleh makan sembelihan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata di sini sungguh telah ada
telah datang akan kamu oleh Rasul kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyata ia bagi kamu itu akan kebaikan. Tuhan dah beritahu. Nabi Muhammad dia main, dia cerita tak elok tak ada. Yang dia habaq benda baik-baik aja. Nabi Muhammad ni dia menganjurkan orang suruh buat apa? Suruh berbaik-baik di antara satu sama lain. Nabi Muhammad tidak suruh orang Islam bergaduh. Bukan sahaja sama Islam tak boleh bergaduh, dengan orang bukan Islam pun tak disuruh bergaduh. Itu Nabi Muhammad. Daripada barang yang ada kamu sembunyi, daripada kitab Taurat dan kitab Injil, Tuhan beritahu, wahai ahli kitab Taurat dan ahli kitab Injil, wahai ahli kitab Yahudi dan ahli kitab Nasrani, jangan buat sorok apa yang ada di dalam kitab hampa. Dalam Taurat sebut, kata Nabi Muhammad nak mai, habaq dekat orang yang ikut hampa, kata Muhammad ini Nabi akhir zaman. Dalam Injil habaq, kata Nabi Muhammad nak mai, hampa kena habaq dekat orang, kata Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Jangan buat sorok berita ini. Seperti mana ayat rejam yang kita dah baca pada bulan lepas. Ayat rejam dalam Quran, ayat rejam di dalam Taurat sudah ada. Mereka pindah. Mereka buat apa? Kita baca bulan lepas. Mereka ubah daripada hukum rejam kepada hukum contiang muka dan pukul. Mereka ubah apa yang Allah sebut dalam Taurat, mereka modify, mereka buat hukum baru. Benda ni Tuhan beritahu, jangan ubah benda ni. Dan sifat Muhammad di dalam Taurat dan Injil, Taurat bagi tahu sifat Nabi Muhammad ni macam mana. Jangan tutup benda tu, jangan sorok benda tu daripada pengetahuan umat yang mengikut agama hamba. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaaf kebanyakan yang kamu sembunyi. Tuhan bagi can lagi kepada ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kesilapan apa? Kerana dua sorok benda betul ini telah pun dimaafkan oleh Allah. Dengan syarat apa dia? Ikut Islam yang main ni. Kalau hampa ikut, kesilapan tu semua Tuhan bagi maaf. Kalau hampa kekal atas kesilapan tu, hampa mati dalam keadaan kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada menyatakan yang sebenar itu kerana tiada maslahat yang besar. Pasal apa yang mereka tak mau cerita? Pasal Nabi Muhammad ni pasal apa? Pasal tak ada kebaikan, tak ada interest, tak ada manfaat dekat mereka. Mereka takut orang tinggal agama mereka pergi dekat Islam. Maka kerana tu sorok berita tu, habang agama mereka sahaja betul. Begitu. Firman Allah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang akan kamu wahai Yahudi dan Nasara daripada Allah itu nur, iaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nur Quran. Nabi Muhammad mai ni macam satu nur, satu cahaya menerangi alam ini. Quran ini macam satu nur, macam satu cahaya menerangi alam ini. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadikan begitu. Yang mana Quran itu menyatakan segala hukum. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam. Menghidayah dengannya, yakni dengan Quran itu oleh Allah, akan mereka yang ikut keredaan Allah dengan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata dia menjadikan Quran itu sebagai hidayah. Siapa ikut Quran, dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dunia, selamat akhirat. Tuan pernah dengar nama Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal, siapa dia ni? Dia bila baca stres tu, dia mula mata dia main lali, gagah dia celek. Awak ni malam ni tak larat dengar lah. Dia nak kena ada cerita baru dia dandan dapat balik kesegaran tu. Tuan-tuan pernah dengar cerita Waraqah bin Naufal dandan? Cerita, okey. Dia lagu tu. Duk baca ni Yahudi Nasrani ni kitab Quran Nabi Muhammad ni. Dia nampak ustaz ni makin kecil, dia nampak ustaz ni makin jauh. Dia rasa macam aku ni duduk Taman Sa'dun ke duduk Singapura ni. Dia jadi begitu.
Dan ni sambil duduk baca, sambil duduk tengok mata ni, nampak tu dia ni Singapura, dia ni dah sampai Bandung, dia ni dah sampai Medan, dia ni lagu duduk naik kereta duduk lintas Bukit Gantang nak pergi Kuala Lumpur, dia ni lagu macam nak lintas border Bukit Kayu Hitam. Dia duduk nampak macam tu kan? Dia jadi penat, dia jadi awak ni heavy sangat ni, dia lagu tu kan? Kita baru balik kerja tadi, sampai rumah pukul 5.30, pukul 6 lari main masjid pula, ngepenat kerja tadi pukul 1, duduk hangat bos marah dia pejabat tadi pukul 1, main tani aircon pula dia bagi jalan bagus. Lagu baca lagu tu nampak kan? Waraqah bin Naufal ni siapa tuan-tuan? Nasrani ya. Dia ni siapa? Dia ni sepupu Khadijah. Khadijah ni siapa? Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cukup sayang. Apa cerita yang berlaku ni? Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dia buat main cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, sebelum dia rimah dengan keadaan Mekah ni, dia rimah dengan tengok budaya hidup orang Arab Mekah, dengan minum arak, dengan kezaliman yang berleluasa. Siapa jadi golongan miskin, golongan lemah akan ditindas habis-habisan. Dia rimah tengok dengan masalah eksploitasi orang perempuan di Mekah. Orang perempuan ni jadi hamba qadam yang tidak ada nilai harga diri. Nabi Muhammad ni belum jadi Nabi pun dia rimah dengan benda-benda tak bagus ni. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi kata, disebut, dia kata, wa hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fihi. Ini cerita Nabi sebelum jadi Nabi. Kerana dia rimah dengan keadaan ada-ada ni, maka wahubbiba ilaihil khala. Allah jadikan hati dia suka menyendiri. Rimah. Bila dia rimah dengan keadaan ada keliling ni, dia bawa diri, dia tak berkawan dengan orang ada-ada ni. Dia bawa diri dia pergi ke Gua Hira. Hari ni kalau kita ada rezeki sampai di Mekah, kalau ada kederat, kalau ada kemampuan, ada tenaga, pergi rabat naik bukit tu, pergi tengok yang kata Gua Hira ni, Ghar Hira ni, Gua Hira ni, naik pergi tengok. Bukan ada apa, bukan ada satu tempat duduk jurai ayam, duduk lap ambil ayam balik, bukan pergi buat yang tu. Nak pergi tengok tu ketinggian bukit yang Nabi duduk naik, pergi duduk uzlah, pergi duduk memencil diri tu saja, pergi tengok tempat tu. Celah nak masuk ke dalam gua, daripada bawah naik dengan macam mana Nabi dulu pergi tempat tu. Wa hubbiba ilaihi, disukakan hati Nabi untuk nak pergi ke Gua Hira tu, fayatahannas fihi, dan dia beribadat, dia bertafakkur, dia mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Sehinggalah berlaku satu kejadian yang kita daripada sekolah Arab dulu, ustaz-ustaz duk cerita tentang kedatangan Jibril alaihi salam di Gua Hira tu. Jibril mai, Jibril kata dekat dia, Iqra, baca. Dia dengan tak pernah tengok dia ni siapa, orang mana, mai dari mana, pasal apa yang mai sini. Aduh, suruh aku baca-baca apa, benda duk main dalam kepala dia banyak. Iqra, Jibril kata. Spontan dia jawab, ma ana biqari, saya tak tahu baca, saya tak mengaji sekolah, saya tak tahu baca, tak tahu tulis. Jibril peluk Nabi, sehingga kan Nabi kata, aku rasa sesak nafas, tak boleh nyawa, kena peluk dengan Jibril ni. Jibril lepas, Jibril kata, Iqra, baca. Nabi kata, haru ni, ma ana biqari, aku tak tahu baca,
peluk lagi sekali. Dia kata sesak nafas, lepas balik, Iqra lagi sekali. 3 kali Nabi kata tak tahu baca, 3 kali Nabi kena peluk. Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca ayat tu. Lepas tu habis, peristiwa tu habis itu. Nabi bergegas turun daripada Gua Hira tu, bergegas turun lari balik rumah, jumpa Khadijah. Perkataan popular yang Nabi sebut masa tu apa dia? Zammiluni, zammiluni. Nabi kata selimut aku sejuk ni. Dalam hadis kata fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw. Maka Khadijah, satu orang isteri yang cerdik, yang bijak, yang pandai, yang memahami keadaan, dia ambil kain selimut, dia selimut Nabi. Dia tak tanya apa, dia tak buat raplah, dia tak tanya awak pasal apa, ada orang ligan ke, nampak hantu ke. Bila Nabi kata zammiluni, selimut aku, dia ambil selimut, dia selimut. Bagi satu time untuk Nabi hilang ketak. Bila dah okey, dah clear, Khadijah tak kata apa, sampai Nabi kata, faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Barulah Nabi cerita dekat Khadijah. Dia kata, Khadijah, aku duduk di gua tadi, di Gua Hira tadi, mai satu orang aku tak kenal. Kan? Ini bukan cerita Ahmad Al-Bah. Al-Bah pun jumpa dalam gua juga. Itu karut. Kan? Mai siapa tak tahu aku tak kenal. Mai duk buat kat aku macam ni. Duk suruh aku baca. Apa aku mana tahu baca. Peluk aku sampai nak menyawa tak boleh. Suruh baca. Dia cerita semua dekat Khadijah. Nabi kata, laqad khashitu ala nafsi. Dia kata, wahai Khadijah, aku takut something bad will happen to me. Dalam bahasa orang putihnya begitu. Kan? Dia kata, aku takut ni sekali apa ke satu benda tak baik ni nak kena kat aku ni. Awak ni aku tak pernah jumpa benda ni. Laqad khashitu ala nafsi. Aku takut ni benda apa nak jadi kat diri aku. Ini tuan-tuan tengok kebijaksanaan Khadijah, isteri Nabi yang Nabi tak boleh lupa dia sampai bila-bila ni. Khadijah kata, kalla wallah. Khadijah kata, demi Allah abang. Dia kata, ma yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan mencelakakan abang sikit pun. Demi Allah abang. Dia kata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan abang abada, selama-lamanya. Abang tu saya takutlah benda tak elok nak jadi kat abang. Allah tidak akan mensia-siakan abang. Pasal apa? Innaka latasilur rahim. Abang adalah satu orang manusia yang cukup kuat jaga silaturahim. Abang orang baik, dia kata. Abang tidak ada musuh. Abang tak pernah buat naya orang. Abang tak pernah buat zalim dekat siapa. Abang satu orang manusia latasilur rahim, yang cukup jaga hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal. Abang adalah satu orang manusia yang cukup kuat tolong orang susah. Wa taksibul ma'dum. Abang satu orang yang suka memberi pertolongan kepada orang yang ma'dum, orang yang tak ada apa. Orang tak ada duit, abang bagi duit. Orang tak ada makan, abang bagi makan. Orang tak ada kasih sayang, abang tumpahkan kasih sayang. Abang satu orang manusia yang memberi kepada orang yang tak ada benda ni. Wa taqri'ud daif. Dan abang satu orang yang cukup kuat rahi tetamu. Nabi ni tuan-tuan, dia bukan rahi tetamu. Anak dia Fatimah, untuk buka dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, isteri-isteri Nabi semua duduk dengan Nabi. Tentu Fatimah mai. Nabi SAW ni nampak Fatimah mai tu, dia bangkit pergi sambut Fatimah. Tu dia yang kata Nabi ni, dia punya tahap ikram, tahap menghormati orang ni dahsyat. Anak sendiri masuk mai ni, isteri semua ada ni, Nabi bangkit ni, Nabi pi dekat Fatimah ni, pi sambut dia, Nabi pegang tangan dia,
Nabi bawa mai, Nabi bagi duduk di sebelah kanan dia. Tu Nabi, dia ikram ni bukan sahaja tetamu, dia ikram anak-anak dia di rumah pun macam tu. Siapa riwayat hadis ni? Aisyah radhiyallahu anha. Oh, dia kata Fatimah masuk mai, cara Fatimah berjalan ni, dia kata sebiji macam cara Nabi berjalan. Nampak aja Fatimah masuk, Nabi bangkit daripada tempat duduk dia, disambut Fatimah. Sayang anak ni, bawa mai pimpin tangan, mai duduk sebelah dia. Maka Khadijah kata dekat Nabi, wa taqri'ud dhaif, wahai Muhammad, ang satu orang yang cukup meraihkan tetamu, wa tu'inu 'ala nawaibil haq, dan abang adalah satu orang yang cukup membantu orang-orang yang duduk di atas kebenaran. Kalau macam ni sifat abang, Allah, wallahi Allah tidak akan buat lebih kurang ke abang. Khadijah ni, oh dia ni dahsyat, satu motivator, satu orang yang memberi motivasi yang cukup kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis tu, dia kata fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Warqah bin Naufal bin Asad. Khadijah kata tak apa abang, saat lagi kita pergi jumpa Warqah bin Naufal. Ni rentua ni. Saat lagi abang kita jumpa Warqah bin Naufal. Siapa dia Warqah bin Naufal ni? Ibn Ammi Khadijah. Dia anak kepada pakcik Khadijah. Anak pakcik maksudnya apa? First cousin, sepupu. Dia kata, jom abang, kita jumpa Warqah bin Naufal, sepupu saya. Sekali lagi kita jumpa, kita dengar apa dia nak kata tentang apa yang abang jumpa tadi. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Itu perkataan dia. Dalam hadis ni, hadis riwayat Aisyah ni, dia kata apa? Dan adalah Warqah bin Naufal itu imra'an. Dia satu orang laki-laki, qad tanassara. Dia ni agama Nasrani fil jahiliyah. Dia orang Nasrani. Pasal apa? Last kitab Injil sebelum main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Dalam hadis Bukhari kata 600 tahun. Dalam hadis Bukhari kata 600 tahun. Dalam riwayat-riwayat lain ada kata 594 tahun apa semua. Dalam Bukhari kata 600 tahun jarak dia. 600 tahun Warqah masih berpegang dengan Injil lagi. Dia satu orang Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dia ni penulis kitab dalam bahasa Ibrani. Wa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Bahkan kitab Injil itu dia translate ke bahasa Ibrani. Oh, dia alim. Warqah bin Naufal ni alim, orang ahli kitab, alim agama Nasrani. Wa kana syaikhan kabira qad amiyah. Dalam hadis kata apa? Waktu Aisyah bawa Nabi nak pergi jumpa Warqah bin Naufal itu, waktu itu syaikhan kabira, dia tua sangat dah. Warqah bin Naufal ni dah cukup tua dah pada masa tu. Wa qad amiyah, mata pun dah buta. Terlampau tua, mata kelabu jadi tak nampak dah Warqah bin Naufal ni. Faqalat lahu Khadijah. Bila Khadijah bawa Nabi pergi depan Warqah bin Naufal, Khadijah kata dekat Warqah bin Naufal, ya ibn Am. Dia kata, wahai anak pakcik, dia kata, isma' min ibn akhi. Pakcik tolong dengar cerita ni, anak kepada saudara kita ni. Tolong dengar cerita dia. Faqala lahu Warqah. Warqah ni yang dah tua, mata pun tak nampak ni, dia tahu Khadijah menikah dengan Muhammad, dan dia tahu Muhammad ni satu orang yang cukup terpuji tingkah laku, akhlak, perangai dan sebagainya. Dia tanya Nabi Muhammad ni, ya ibn akhi, maza tara, apa hal, hang nampak apa? Dia kata. Nabi pun fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Nabi cerita kat dia balik, saya rimah dengan keadaan berserabut di Mekah ni. Saya duduk pergi ke Gua Hira. Khadijah nanti siap bekal, saya nanti naik duduk untuk makan minum saya di sana, dan saya bertahannud, saya beribadat di sana.
Saya tak boleh tengok ni keadaan orang yang rosak, porak-poranda, minum arak, bunuh anak, berzina, berjudi, sembah berhala ni. Saya tak boleh tengok. Saya duduk di Gua Hira. Lama dah. Habis bekal saya balik. Khadijah bagi bekal baru. Saya naik. Habis bekal saya balik. Tadi pergi jumpa satu benda pelik. Mai satu orang saya tak kenal. Suruh saya baca. Saya kata saya tak hati baca. Dia peluk saya. Dia cerita balik dekat Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang dah tua, mata pun dah tak nampak ni, dengar daripada awal sampai habis. Faqala lahu Waraqah. Waraqah kata, hadha an-namus. Dia kata yang mai jumpa hang ni an-namus, Jibril alaihi salam. Dalam bahasa Injil, dalam bahasa Ibrani, bahasa depa panggil namus. Yang mai jumpa hang ni malaikat. Dia kata namus allazi nazala ala Musa. Itulah malaikat yang turun kepada Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jaza'an. Dia kata ya Allah, ya Tuhanku, dia kata kalaulah hari ni aku masih muda. Dia kata masih dia tua dah. Kalaulah aku ni hari ni, hari hang mai cerita, hang jumpa namus ni, hang jumpa malaikat Jibril ni, kalaulah hari ni aku ni masih muda, laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Dan kalaulah aku masih hidup pada hari hang dihalau oleh kaum hang esok, dia kata alangkah baiknya. So dia alim dalam kitab Injil. Dia tahu dah kata Muhammad ni nak jadi Nabi. Pasal Jibril jumpa dia. Maka dia duk cita-citakan dalam diri dia. Dia kata kalaulah aku masih muda dan masa kaum hang halau hang keluar daripada Mekah ni, masa tu aku masih hidup. Dia kata alangkah baiknya aku dapat bersama dengan hang pada ketika itu. Bila dia kata macam tu, Nabi kata dekat dia, awa mukhrijiyah Nabi kata awak, dia nak halau saya ke daripada Mekah ni? Ini Mekah, ini negeri saya, ini tanah tumpah darah saya. Saya beranak di sini, saya besar di sini, saya kenal dunia di sini, adik-beradik saya di sini. Dia nak halau saya keluar daripada negeri ni ke? Nabi tanya kepada Waraqah bin Naufal. Qala na'am. Dia jawab sebiji. Na'am. Dia kata ya. Hang akan kena halau keluar daripada negeri hang sendiri. Lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tak ada orang yang melalui benda yang hang lalui tadi. Maksudnya tak ada orang yang Jibril jumpa dia tidak akan disakiti oleh orang. Tak ada. Siapa juga yang Jibril jumpa, makna dia jadi Nabi, dia akan disakiti oleh umat dia. Nabi Nuh alaihi salam, Jibril turun jumpa dia, Nuh disakiti. Bukan sahaja oleh umat, oleh keluarga sendiri. Sebutlah nama Nabi apa pun, jumpa Jibril, diikuti dengan umat dia akan menyakiti dia. Muhammad, hang akan kena benda ni, dia kata. Wa in yudrikni yaumuk ansuraka nasran mu'azzara. Demi Allah, kalau aku ada pada hari hang disakiti itu, aku akan all out tolong hang pada hari itu, dia kata. Ni Waraqah bin Naufal ni. Summa lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahy. Malangnya Waraqah tak dan melihat keadaan itu. Tak lama lepas ni dia pun meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waraqah bin Naufal seorang lagi contoh selepas daripada Najasyi, Raja Habsyah tadi yang tiba-tiba masuk Islam. Waraqah bin Naufal alim Injil. Bila mai cerita dekat dia pengalaman yang Nabi lalui di Gua Hira, terus dia kata Muhammad hang akan jadi Nabi dan hang akan kena halau lepas pada ni. Kalaulah aku masih muda, kalaulah aku masih hidup pada masa tu, aku akan tolong hang sedaya upaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu ni. Dia kata wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yang kata Quran ini bila turun mai,
dia akan bagi petunjuk kepada mereka itu pada jalan agama yang betul, iaitu agama Islam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Sungguh telah jadi kafir segala mereka yang berkata bahawasanya Allah Taala itu ialah Masih anak Maryam. Kafir. Siapa kata Nabi Isa tu anak Tuhan? Kafir. Pasal apa? Pasal Nabi Isa itu nabi utusan Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Qul huwallahu ahad. Allah Tuhan yang esa. Tak ada siapa boleh pergi associate, pergi duk share dengan dia. Nak jadi anak, nak jadi bini, nak jadi adik-beradik, tak boleh. Allahu ahad. Tidak ada siapa boleh pergi duduk sebelah-sebelah dia, nak mengaku adik-beradik dengan dia. Kita hamba dia, bukan adik-beradik dia. Begitu. Dan dia kata sekira-kiranya menjadikan mereka itu akan Isa itu Tuhan mereka itu, seperti mana Ya'qubiyah, satu firqah daripada Nasara. Duk kata Isa tu Tuhan, Isa tu anak Tuhan dan sebagainya. Ini semua kafir. Dia kata, "Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal Masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'ah." Kata olehmu ya Muhammad, siapa yang boleh menegah Allah Taala jika menghendaki Allah bahawa binasa akan Isa anak Maryam dan ibunya dan mereka yang di dalam bumi sekalian itu, tiada seorang pun ada kuasa menegahnya. Tuhan kata apa? Aku Tuhan. Kalau sekiranya aku nak binasakan Isa, siapa pun tak boleh halang aku. Kalau betul yang Isa itu Tuhan, dia boleh menghalang aku binasakan dia. Tapi oleh kerana dia makhluk, dia adalah hamba aku, dia utusan aku. Kalau aku nak matikan dia, dia mati. Tak ada siapa boleh menghalang aku. Dan jika ada sebenarnya Isa itu Tuhan, nescaya berkuasa Isa atasnya, yakni atas nak menghalang aku daripada matikan dia. Nabi Isa ni mati dah esok ni. Nabi Isa ni, lah ni dia mati dah lagi? Lah tak mati lagi. Kalau kita pergi Baitul Maqdis ni, dia ada tempat las Nabi Isa sebelum Allah angkat dia. Boleh pergi tengok tu tempat las Nabi Isa, las kelihatan di situ. Lepas itu Allah gaibkan dia daripada muka bumi ini untuk urusan dia di kemudian hari esok. Turun balik dia ni, dan dia akan sampai di satu masjid ketika orang nak sembahyang subuh. Itu dalam hadis cerita tentang akhir zaman. Dia sampai dalam keadaan air duk menitik daripada ujung rambut dia. Ini dalam hadis cerita. Ni benda ni akan jadi, tuan-tuan. Percaya tak percaya, benda ni akan jadi. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala dah suruh Nabi abang tentang benda yang nak jadi ni. Baik, selepas daripada dia memerintah dunia ini adlan, secara adil dan saksama. Mati tak Nabi Isa ni? Mati. Dia akan mati. Maka ayat ni kata, kalau betul yang Isa itu Tuhan, masa tu dia tak akan mati. Pasal dia Tuhan. Tapi pada masa tu Isa akan mati. Bermakna Isa bukan Tuhan. Dia adalah Nabi yang dilantik oleh aku untuk umat dia dan untuk nak menyelesaikan perkara yang aku takdirkan menjelang kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan bagi Allah Taala semata-mata jua yang milik 7 petala langit dan bumi, dan barang yang di antara keduanya. Semua hak Tuhan. Ni, ada ni. Semua hak Tuhan. Benda yang ada atas 7 petala langit, hak Tuhan. Benda ada depan mata kita, hak Tuhan. Benda ada atas bumi, hak Tuhan. Benda ada dalam perut bumi, hak Tuhan. Oi, Tuhan dia boleh buat macam-macam Tuhan. Dia boleh buat macam-macam tuan-tuan. Dia boleh bagi jatuh apa daripada bangunan, apa jatuh Michael dia boleh buat tuan-tuan. Siapa buat kerja tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat. Semua orang pakat duk kata lori gas saja yang masalah. Tak tengok-tengok Honda City ada satu di bawah. Siapa punya kerja ni tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kecil. Setakat hantar main ombak setinggi 3.5 meter pukul padang kota, itu kecil. Itu tak ada apa tu. Tak ada apa. 2 hari awal ramalan cuaca abang, hati-hati kawasan pesisir pantai padang kota diramalkan akan kena angin kuat dan ombak setinggi 3.5 meter. 2 hari awal abang dah. Lepas tu main kecil, itu tak ada apa.
lagi dahsyat pada satu. Daripada tu tsunami, Tuhan dah bawa main lah. Sekali dia bawa main, satu dunia gempang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Dan tadi Yaman jumpa apa dalam perut bumi? Jumpa bara api. Balik lagi cek dalam YouTube, dia keluarlah gambar tu. Tak pasal-pasal kawasan tu kawasan elok, kawasan tanah pamah landai. Tiba-tiba terbelah bumi tu, boleh duk tengok kot celah tu duk nampak bara api duk menyala ni. Bara mai mana, pasal apa, tak tahu. Adakah itu nak dikaitkan dengan hadis akhir zaman yang kata akan muncul api besar yang akan ligan penduduk dunia ini? Ligan lari tu, api tu ligan belakang, lari. Dan apabila manusia yang lari ni penat, berhenti letih, angin api pun berhenti. Esok pek-pek barang lari, ligan balik. Hadis cerita benda tu. Nak percaya tak mau percaya, masing-masing lah. Panjang umur kita tengoklah hak Nabi abang ni betul ke tak. Tapi kalau kita ni orang yang beriman kepada Allah, kalau Quran kata, kalau hadis yang sahih kata, kalau kita tak percaya, silap kita. Pasal apa? Pasal benda tu sabitnya daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah bagi tahu, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Semua ada atas langit bumi, apa yang ada antara keduanya, semua hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah menjadikan barang yang dikehendaki daripada mulia dan hina, memati dan menghidupkan manusia dan segala-galanya Tuhan bagi jadi. Lah, dengan masalah internet dengan YouTube ni pun pening tuan-tuan. Kita pun tak tahu betul tak betul. Tapi dia duk main cerita ni pelik-pelik. Di Indonesia mati di Kambui 4 hari dah. Lepas ada hotel darat dia dengar bunyi orang teriak. Lalu ke kawasan tu dia dengar orang teriak, dia balik tengok tak nampak orang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Biar abang dengan tok imam kampung apa semua pakat main, korek balik. Dengar masa main pada kubur dia ni, korek, tengok hidup lagi. Yang nak tanam tadi dah disahkan mati. 4 hari pula duduk dalam tu, bukan ada bekai biskut apa ke masuk dalam dengan ayam kotak apa, tak ada. Dia buat 4 hari, korek balik, hidup lagi, keluar duduk gabui muka, hidup lagi, balik rumah balik. Nak kata mati, tak mungkin. Orang mati tak akan hidup balik. Sebab hadis terang kata, maknanya apa? Tak mati lagi ya. Tak mati lagi yang daripada tanam dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Kan macam orang duk kata orang mati, orang kena patut ulang. Orang kena patut ulang. Kata mati. Pergi hospital, doktor test berdasarkan cara daripada test biasa, mereka confirm kata mati. Pergi report, buat surat mati, ambil permit korek kubung apa-apa semua, selesai tanam. Ada pakar tentang racun ulang kata, memang kalau kena patut ulang, racun dia tu akan jamkan jantung orang ni. Dan memang kalau cek kata dia mati. Tapi kata orang yang pakar dalam bidang ni, dia kata tak, sebenarnya berapa ramai orang yang kena patut ulang sebenarnya tak mati. Orang tanam, orang hidup. Sebab dia akan jam untuk satu tempoh masa. Lepas tu saya lagi dia jalan balik jantung tu. Jalan nak keluar tak boleh dah, duduk dah bawah tu. Kata ceritanya, wallahu a'lam, sejauh mana betul kan? Tak tahulah, kunun cerita daripada kata dulu di belah Kedah ada satu tempat macam ni lah punya jadi, kena patuk ulang kapak pada picek semua dah confirm kata mati. Duk mandi mayat dia, mandi bangkit duduk, kawal duk mandi tu pun lari. Jangan kata kawal duk mandi tu pun lari. Tu yang timbul cerita tu. Patutnya dia kena jam berapa lama ke dia hidup balik, dia decide mungkin ulang patuk kena gigi apa sikit ke apa macam mana tu. Tengah duk mandi mayat dia mungkin duduk. Mungkin duduk buat heran ni, buat apa kat aku, buat apa. Tunggu apa lagi lari.
Sat lagi lah kita kira balik. Dia ni betul-betul mati kah, hidup kah, hantu kah, apa kah, sat lagi lah. Lari dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, dia yang tahu hakikat sebenarnya mati hidup manusia ni Tuhan saja yang tahu. Tak tahu tuan-tuan, kita pun tak tahu bila. Satu sahabat saya jiran hari tu ni, umur baru awal 40. Bini nak pergi kerja pagi. Umur baru 42. Bini nak pergi kerja pagi, dia duduk dalam pencong. Bini kata, abang saya pergi dulu. Okey, bini pergi. Pukul 10 orang telefon main, ustaz kawan kita meninggal. Terkejut. Biar betul ustaz meninggal. Ni kami duduk tunggu ambulan. Pasal apa lu? Okey saya start kereta api. Sampai jiran sebelah duk cerita, ustaz saya duk vacuum dalam kereta saya, cikgu cuti sekolah. Anak dia umur 4 tahun main abang. Pakcik ayah sakit. Ayah sakit, mak mana? Mak kerja, mak ofis. Dia ni pun masuk main. Mana ayah? Atas naik ni. Tengok dalam bilik ayah tersembang. Terkejut. 40-an. Dia pun tak tahu nak buat telefon jiran tu, tak ada ada tempat kerja, telefon kau ni ada tempat kerja, hak mana cikgu ya cuti. Tu pun kalau tak pergi berjalan mana, mai 3-4 orang mai duduk dalam tabut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bini tadi nak pergi kerja, apa breakfast apa semua cantik, pergi kerja, tak tahu orang telefon. Baru sampai tak berapa lama orang telefon, abang suami meninggal, tak terkejut. Apa siapa? Dia duduk elok aja. Semalam pergi masjid jemaah Aisyah, lepas sembahyang tu salam dengan kawan apa cakap elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang kontrol semua benda ni. Time sampai jalan. Pergi hospital postmortem check apa semua, keluar report sudden death. Mati tiba-tiba. Maka ada apa? Mati tiba-tiba, tidak ada unsur jenayah. Mati biasa tetapi mati tiba-tiba. Suspek jantung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Tuhan bagi tahu, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, semua duduk dalam kuasa Allah. Apa yang duk ada, 7 lapis langit bumi apa semua ni, yakhluqu ma yasha. Tuhan buat apa yang dia mau. Dia tak perlu persetujuan kita, dia tak setuju, dia tak ambil perkenan kita. Kalau tanya kita lah, kita kata apa, jangan bagi mati lagi kot, kesian anak baru 4 tahun, kesian bagi anak-anak lepas rumah lo. Itu kita mau. Tuhan mau macam mana, hak Tuhan mau tu yang jadi. Kita kata kesian baru keluar universiti 2 tahun, mak pak pun tak ada nak rasa duit gaji dia. Itu kita punya mau, Tuhan punya mau lain. Kita kata kesian baru menikah kemarin, dia mati hari ni. Itu kita punya mau, Tuhan punya mau lain. Kita kata sayang tak ada nak ni, baru duduk rombongan nak pergi menikah, accident mati. Kita tak bagilah menikah lu, esok mati pun tak apa. Itu kita punya mau, Tuhan punya mau lagu lain. Dan apa yang Tuhan mau, dia tak tunggu perkenan kita. Ini yang takut. Apapun keadaan, biar kita bersedia. Yang tu aja. Muda ke, tua ke, sihat ke, sakit ke, apakah, biarlah kita habis tu dalam keadaan kita bersedia untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak sangat beban kita nak bawa, nak pergi settle di depan dia. Firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala itu atas tiap-tiap suatu maha berkuasa. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok perkataan Yahudi Nasara bahawa kami anak Allah. Ini dia depan ni. Yang kata Yahudi dengan Nasrani ini bukan sahaja tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diklaim kata depa anak Tuhan. Diklaim kata depa anak Tuhan. Melampaunya depa sampai ke tahap tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah akhir bulan depan kita dah puasa insya-Allah. Dan kita selalu doa kata Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, bagilah kami sampai ke bulan Ramadan ni. Jadi kalau panjang umur tak lama dah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini tidak macam Ramadan yang lepas-lepas. Kita akan penuhi Ramadan kita yang kali ini dengan sebaik-baiknya.
Cuba dalam sebulan tak mau bercakap wuduh, banyakkan baca Quran, bersihkan hati. Tak maulah kita ni kurang-kurangnya Ramadan ni nak bagi belain daripada lepas-lepas. Hak lepas pun cubalah, tapi dia tak mau nak berjaya sampai 30. Dia berjaya takat seminggu, takat 10 hari, lepas tu dia merapu, dia mai balik. InsyaAllah kali ni kita minta Tuhan tolong kita sikit lagi, sebab kita serius untuk nak bersih diri di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala turut serta dalam hasrat hati kita. Saya ucapkan selamat berpuasa, dan kita berjumpa pula insya-Allah lepas-lepas daripada raya-raya esok ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammadin fil